Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engkul Uman Hakim bin Engku Kamal Bakri. Nombor metrik saya 2020479642 dan pada hari ini kami akan membentangkan topik yang bertajuk Pengajian Islam di IPT dalam menangani Islam liberal. Okey, untuk pengenalan. Etimologinya ataupun asal-usul perkataan liberal berasal dari bahasa Latin iaitu liberalis yang bermaksud kebebasan dan sifat seseorang yang merdeka. Selain itu, liberal turut difahamkan sebagai kebebasan daripada kekangan dalam pengucapan dan tindakan pada kurun ke-16 dan 17. Liberalisme merupakan satu ideologi yang merangkumi kepercayaan terhadap demokrasi pilihan raya, hak sivil, penyamaan taraf antara lelaki dan perempuan, kemajuan manusia dan penghapusan hierarki sosial pra-kemodenan. Liberal Islam diperkenalkan ke dunia Islam pada abad ke-19 oleh orang Eropah. Charles Guzman mencadangkan orang pertama mencadangkan teks liberal Islam ialah Asaf Ali Ashgar Faizi. Beliau merupakan seorang modernis kelahiran India. Menurut Greg Barton, terdapat 4 rukun asas bagi ajaran Islam liberal ini. Yang pertama, kepentingan kontekstualiti ijtihad. Yang kedua, komitmen terhadap rasionaliti dan pembaharuan agama. Yang ketiga, penerimaan terhadap pluralisme sosial dan agama. Dan yang terakhir sekali adalah pemisahan agama dari politik. Latar belakang fahaman Islam liberal. Seiring dengan perkembangan liberalisme dalam agama Kristian yang berlaku pada zaman Renaissance, dunia Islam juga tidak terlepas daripada pengaruh pemikiran liberal. Pemikiran ini bermula dengan beberapa tokoh cendekiawan Islam di Timur Tengah pada abad ke-20. Awalnya, pemikiran liberal Islam ini hanya menumpukan pada bidang pendidikan sahaja sebagai usaha untuk mengelakkan dan membebaskan umat Islam daripada sifat taklid buta dan sebagai pemacu perkembangan pendidikan umat Islam untuk maju ke hadapan. Dalam penulisan Charles Guzman yang bertajuk Liberal Islam, beliau telah mengumpulkan sebanyak 32 karya tokoh Muslim yang mempunyai persamaan dan keselarian dengan idea-idea liberalisme barat seperti hak asasi, demokrasi, hak minoriti dan kebebasan. Antara tokoh-tokoh yang dipetik adalah Allamah Muhammad Iqbal. Yang kedua, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Rashid Ghannouchi. Yang ketiga, Fatimah Mernissi. Yang keempat, Aminah Wadud, Nurkholis Majid dan Muhammad Arkun. Tidak kesemua tokoh yang dipetik menyokong fahaman liberal seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Rashid Ghannouchi. Keduanya dipetik kerana sesetengah pandangan mereka sesuai dimasukkan ke dalam ajaran Islam liberal. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk memaklumkan dan memperjelas bahaya fahaman Islam liberal. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menerangkan peranan pengajian Islam di IPT Malaysia dalam menangani fahaman Islam liberal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haikal Izzuan bin Syukri daripada kumpulan ED 248 dan pada hari ini saya akan membicarakan tentang isu-isu yang telah diutarakan oleh penulis, iaitu mengenai Islam liberal dalam kalangan pelajar IPT, Institut Pengajian Tinggi, dan fungsi pengajaran Islam diajarkan di pihak Institut Pendidikan Tinggi untuk menangani isu Islam liberal. Jadi menurut penulis, Islam liberal tersebar dalam kalangan pelajar IPT melalui dua cara, iaitu pengaruh teknologi dan juga pengaruh rakan. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi dan globalisasi pada hari ini telah menyebabkan idealis barat, iaitu aktiviti yang dilakukan barat yang sesungguhnya bercanggahan dengan ajaran agama Islam, tersebar dengan mudah melalui media sosial yang bermediumkan telefon bimbit dan melalui aplikasi seperti WhatsApp dan juga Facebook.
Fasa remaja merupakan fasa di mana para remaja masih mencari-cari identiti mereka dan juga fasa untuk mereka mengenali sesuatu perkara yang baru. Golongan remaja ini juga sangat terpengaruh dengan perkara yang baru dan mereka ingin mencuba demi atas nama kebebasan diri mereka. Hal ini kerana mereka duduk berjauhan dengan ibu bapa mereka yang selama ini memantau mereka dan untuk sering berpesan kepada mereka untuk melakukan sesuatu perkara sama ada itu adalah benar ataupun salah. Jadi bagi mereka, perkara yang dilakukan oleh golongan-golongan barat adalah sesuatu perkara yang baru dan mereka teringin untuk mencuba kerana mereka tidak pernah mencubanya sebelum ini. Faktor kedua yang telah diutarakan oleh penulis iaitu faktor pengaruh rakan sebaya. Seperti yang kita tahu, pemilihan rakan adalah satu perkara yang sangat penting kerana rakan merupakan golongan kedua yang rapat dengan kita selain daripada ibu bapa. Sekiranya pelajar ini berkawan dengan orang-orang yang mengaji Al-Quran dan mengamalkan sunnah, berpuasa, mengamalkan cukup solat dan sudah tentunya mereka akan mengamalkan perkara tersebut. Walau bagaimanapun, sekiranya mereka berkawan dengan orang-orang yang tidak mempunyai akhlak moral manusia yang tinggi, mereka akan melakukan perkara sedemikian. Sebagai contoh, minum arak, menghisap rokok, pergi merempit dan sebagainya. Bagi golongan yang kurang daripada social skill ataupun cara untuk mereka bergaul, mereka akan melakukan perkara yang di luar jangkaan mereka dan sesuatu perkara yang tidak pernah mereka lakukan. Sebagai contoh, sekiranya mereka ini kurang atau tidak pernah menghisap rokok, jadi mereka akan melakukan perkara itu untuk mendapatkan perhatian rakan-rakan mereka. Jadi, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selain daripada social media, kami juga yakin pengaruh rakan sebaya juga merupakan punca-punca ajaran Islam liberal ini tersebar. Jadi, di dalam hal sedemikian, banyak pihak seperti guru di sekolah dan ibu bapa di rumah yang perlu bertanggungjawab untuk mendidik golongan remaja ini dalam memilih rakan yang sepatutnya. Hal-hal yang sedemikian haruslah diterapkan kepada mereka sejak kecil. Bak kata pepatah, menuntuh buluh biarlah dari rebungnya. Biarlah hal-hal positif untuk memilih rakan diterapkan sepanjang mereka di institusi pelajaran supaya mereka sudah terbiasa dalam memilih rakan yang boleh membawa mereka ke arah yang benar. Lebih membimbangkan apabila mereka sudah meningkat remaja dan matang dari segi fizikal tetapi tidak matang dari segi akal fikirannya kerana tidak mampu untuk memilih rakan yang baik. Jadi, sebagai umat Islam, kita tidak mahu ajaran Islam liberal ini tersebar dan berjaya dipengaruhi oleh golongan pelajar ini. Kerana mereka adalah wajah-wajah baru yang bakal menggantikan pemimpin pada zaman akan datang. Justeru, ingatlah bahawa remaja merupakan mutiara yang bakal membentuk negara kita dengan ada ajaran Islam yang sebenar. Maka, ajaran sesat seperti Islam liberal mampu ditangani kelak serta terhapus keseluruhannya di dalam negara kita. Yang pertama iaitu social media. Masalah social media ini berkemungkinan besar akan menjadi isu paling serius. Ini adalah disebabkan selari dengan perkembangan zaman moden kini kerana dengan adanya teknologi digital seperti telefon bimbit dan lain-lain lagi. Ia semakin membimbangkan kerana pada zaman kini kanak-kanak telah mula didedahkan dengan social media seperti Facebook, Instagram dan lain-lain lagi. Justeru, ibu bapa adalah sangat penting dalam memainkan peranan mereka untuk membimbing dan mendidik anak-anak. Sebagai ibu bapa, mereka merupakan adalah antara yang paling rapat di rumah. Jadi, sudah semestinya ia akan lebih memudahkan tugas untuk memantau keadaan dan aktiviti anak-anak. Ingatlah bahawa segala tingkah laku ibu bapa sentiasa dipantau oleh anak-anak untuk dijadikan teladan. Jadi, ibu bapa seharusnya menonjolkan tingkah laku yang terbaik dengan tidak sentiasa memegang gadget. Sebaliknya, ibu bapa harus meluangkan lebih banyak masa dengan anak-anak supaya mereka mampu menerima segala didikan kepada mereka dengan mudah. Sebagai kesimpulan, berdasarkan kajian yang kami lakukan ini, kami dapat simpulkan bahawa Islam liberal adalah musuh kepada umat Islam di negara kita. Lebih merumitkan lagi apabila Islam liberal ini
mudah merebak melalui dua cara, iaitu social media dan pengaruh rakan sebaya. Sebagai umat Islam yang sejati, kita mestilah berada 10 langkah di hadapan supaya Islam liberal ini tidak dapat memintas kita walaupun 1 inci. Setiap masalah mesti ada penyelesaiannya. Jadi, kami berjaya merumuskan langkah-langkah untuk menangani permasalahan Islam liberal ini. Jadi, sebagai kesimpulan daripada topik kami pada hari ini, Islam liberal ini sangatlah membahaya dan perlu kita tegas sama sekali. Serangan Islam liberal ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk memisahkan kita dengan Islam. Oleh sebab itu, kita perlu mengukuhkan akidah dan tauhid kita supaya tidak mudah terpengaruh dengan budaya Islam liberal ini. Selain itu, perkara penyelewengan yang dilakukan oleh golongan liberal ini perlu kita sebarkan kepada masyarakat. Umat Islam pada hari ini perlu memanfaatkan teknologi yang sedia ada seperti telefon bimbit dan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Facebook untuk kita menyebarkan perkara kemungkaran yang dilakukan oleh golongan liberal ini. Melalui cara ini, kita akan lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh dengan budaya mereka. Yang terakhir, musuh-musuh Islam pada hari ini tidak pernah berhenti berusaha untuk menyesatkan akidah umat Islam. Di dalam konteks ini, nama Islam telah dijadikan topeng oleh golongan liberal ini untuk mereka menyebarkan ideologi liberal mereka dengan tujuan untuk menyesatkan akidah umat Islam. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam kita perlu sentiasa memberi nasihat dan bimbingan sesama kita supaya kita semua tidak mudah terpengaruh dengan budaya Islam liberal ini. Sekian daripada kami semua, terima kasih.